sedikit dan ringkas. Saudara Nadir menyebut, kalau saya tidak silap, apa yang berlaku sekarang ini dicetuskan oleh Hamas, mujahidin di Palestin, dan mengundang respon balas daripada Israel. Ada pihak yang mengatakan tidak ada jihad ketika umat Islam dalam keadaan lemah. Ini hanya mengundang mudarat yang lebih besar. Tetapi kita mendengar suara Nadir menyebut tadi, kalau tidak digerakkan operasi ini, maka akan berlakulah apa yang dikatakan dengan normalisasi hubungan dunia Arab dengan Israel. Dalam erti kata yang lain, mereka mengiktiraf kewujudan tanah haram Israel. Tetapi di atas tindakan pengorbanan ini, hasil dua yang disebut oleh saudara tadi berlaku, iaitu dapat tawanan perang. Dan saya membaca apa yang disebut oleh saudara Nadir, satu orang yang dibunuh oleh Israel, kami akan membunuh tawanan ini sebagai balasan. Saya nak minta Dr. Rozaimi respon, adakah tindakan ini betul, dan apakah fatwa yang menyatakan tidak ada jihad, kita redha, kita sabar, kita doa, dan kita tidak boleh bertindak? Mungkin pencerahan daripada doktor, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menghadap Duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail, Duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Dr. Lailatul Syahrin Akashah, Patik memohon berkenan Tuanku untuk Patik memulakan forum pada malam ini. Dan Patik juga menjunjung kasih kepada duli-duli tuanku yang sudi berangkat dalam majlis pada malam ini. Terima kasih kepada Ustaz Mat selaku moderator, Sahibus Samahah, Mufti Negeri Perlis selaku moderator, juga panel, dan juga saudara Nadir yang sudi hadir pada malam ini. Pertamanya, saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun bersama dengan keberangkatan duli-duli tuanku, menunjukkan cakna Tuanku Raja Muda Perlis dan Raja Puan Muda Perlis terhadap isu umat. Dan untuk pengetahuan semua, pada hari Sabtu yang lepas saya memang memohon izin kepada Mufti Perlis untuk diadakan program pada malam ini apabila saya dapat berita yang saudara Nadir ada di Malaysia. Pada peringkat awal kita nak buat di Kuips, tapi Alhamdulillah Sahibus Samahah Mufti mencadangkan agar program pada malam ini kita buat di Masjid Alwi lepas Isyak. Kita semua tahu Khamis malam memang Datuk Mufti ada kuliah dia, tapi oleh kerana nak memberi laluan kepada forum kita pada malam ini, Datuk Mufti tangguhkan kuliah lepas maghrib tadi untuk kita fokus pada forum malam ini. Dan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan kita semua tahu, Gaza merupakan bumi di mana berlakunya peperangan. Kita boleh katakan sebagai bumi ribat, bumi yang menjadi benteng kepada umat Islam untuk dipertahankan oleh umat Islam di sana daripada penjajahan Israel, yang mana itulah saja selain daripada tebing barat, di kawasan orang kata apa, sebaliknya di kawasan yang bertentangan, itulah saja tempat di mana orang Islam masih kekal daripada bumi Palestin. Jadi ia merupakan salah satu daripada kewajipan umat Islam untuk mempertahankan bumi ini. Walaupun sebelum ini kita tahu Palestin itu adalah satu negara yang berdaulat, tetapi apabila dijajah oleh Israel, maka itu sajalah yang tinggal. Timbul cakap-cakap dalam kalangan umat Islam pada hari ini yang mengatakan bahawasanya tiada jihad di Palestin, tidak syar'i lagi jihad di Palestin. Maka perkataan yang seperti ini walaupun diucapkan oleh minoriti umat Islam di Malaysia, tetapi kita sebagai umat Islam yang sayang kepada bumi Palestin, yang sayang kepada saudara Islam di Palestin, rasa duka cita. Kenapa?
Kerana apabila kita mendengar apa yang disebutkan oleh saudara Nadir tadi, sebenarnya isu yang melanda umat Islam di Palestin bukan hanya sekadar kita boleh dengar sejam lepas tu kita buat keputusan, kerana sejarahnya itu amat panjang. Sejarahnya panjang. Mereka telah berada dalam situasi yang sangat sukar. Mereka ditekan daripada segenap sudut, sehingga kan mereka tidak mampu untuk melaksanakan hak mereka yang telah dijamin oleh undang-undang dunia pun. Mereka dinafikan hak, dibina benteng-benteng. Jadi tidak ada ruang untuk mereka membela diri, melainkan hanya dengan apa yang telah disebutkan sebelum ini. Sebahagian daripada ustaz-ustaz cuba untuk mewajarkan pandangan yang mengatakan tidak syar'i jihad di Palestin apabila bilangan tentera kafir ataupun bilangan harbi itu melebihi 2 kali ganda daripada bilangan tentera umat Islam. Lalu dia kata tidak syar'i. Bahkan sebahagian mengatakan tidak ada jihad. Saya ingin sebutkan, memang di sana ada ayat Quran dalam suratul Anfal. Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan kepada umat Islam apabila bilangan orang-orang kafir itu telah melebihi 2 kali ganda, maka Allah memberikan keringanan untuk orang Islam meninggalkan medan. Tetapi tidak bermakna jihad itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah mengatakan sebelum daripada itu ayat menyebutkan tentang nisbahnya 1 dengan 10. Kemudian Allah meringankan kepada umat Islam. Allah mengatakan Allah meringankan bilangan tersebut, dan Allah mengetahui di sisi orang Islam pada ketika itu ada kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirah. Kalau ada 100 bilangan yang sabar, yang mana 100 ini yaghlibu mi'atain. Maksudnya kalau ada 100, dia boleh mengalahkan 200. 1 nisbah 2. Maka Ibnu Abbas dalam kitab-kitab tafsir dinukilkan pandangan Ibnu Abbas mengatakan apabila bilangan ratio umat Islam yang berada di medan kurang 2 kali ganda daripada bilangan orang kafir, maka pada ketika itu boleh untuk meninggalkan medan. Kerana kita tahu Nabi SAW menyebutkan tentang as-sab'ul mubiqat. As-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara dosa yang membinasakan itu, di antara 7 dosa yang membinasakan, at-tawalli yaumaz zahaf, melarikan diri daripada medan perang ketika berlakunya pertempuran. Sehingga para ulama menyebutkan ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Kerana apa? Kerana dia mengurangkan kekuatan tentera Islam dan juga meruntuhkan semangat, meruntuhkan mental mujahidin yang berada di medan. Para ulama mengecualikan dua keadaan bagi orang yang nak keluar daripada medan perang. Yang pertama, kalau dia keluar untuk mencari kekuatan ataupun memanggil bantuan, itu boleh. Ataupun yang kedua, dia tinggalkan medan untuk dia pergi join satu lagi kumpulan tentera Islam di tempat yang lain, dengan syarat kumpulan yang ditinggalkan itu tidak lemah ataupun tidak terus kalah. 2 keadaan ni. Dan yang ketiga, apabila bilangan tentera Islam melebihi 2 kali ganda. Tapi bila kita kata boleh untuk menarik diri, bukan bermakna bila orang itu kekal di medan, kekal berjuang, bukan makna tidak syar'i. Bila disebut tidak ada jihad ataupun tidak syar'i, orang tanya juga kalau pergi juga macam mana? Dikatakan di sini, kalau kita tengok dalam sejarah Islam, tuan-tuan dan puan-puan, peperangan yang berlaku di antara tentera Islam dengan tentera kafir, rasionya lebih daripada 2 kali ganda. Kita tengok peperangan Badar, tentera Islam 300 lebih, tentera Quraisy ada berapa? 1000. 3 kali ganda. Kalau kita tengok dalam peperangan, ambillah peperangan yang paling besar, yang mana tentera kafir pernah terlibat, ketika mana berlakunya peperangan Mu'tah.
peperangan Mu'tah, Nabi SAW menghantar sahabat daripada Madinah. Apabila ada utusan Nabi SAW yang bernama Haris Al-Azdi dibunuh oleh Maharaja Ghassan yang bernaung di bawah kerajaan Rom, Nabi hantar tentera. Yang mana pada ketika itu tentera Rom dikatakan hampir 200,000. Jadi kalau kita kata lebih pada 2 kali ganda bilangan tentera kafir, maka tidak ada jihad. Kita kena buka kitab sirah pun. Yang sebenarnya bukan tidak ada jihad, tetapi tidak wajib untuk bertahan kerana ada keringanan untuk meninggalkan medan. Tapi kalau bertahan, tetap dikira sebagai syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan tidak ada jihad lagi, tidak syar'i lagi jihad apabila umat Islam dalam keadaan lemah dan kafir berada dalam keadaan kekuatan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah Islam ketika mana zaman Nabi SAW, Madinah dengan Rom siapa lagi kuat? Nabi SAW hantar sahabat untuk berperang dengan Rom. Rom pada masa itu sangat besar. Rom pada masa itu sangat berkuasa. Sehingga kan turun surah Rom dalam Quran, menceritakan tentang Rom supaya umat Islam ambil tahu tentang apa yang sedang berlaku pada Rom. Ghulibatir Rom. Allah Ta'ala cerita tentang Rom supaya orang Islam tak ambil tahu. Dan peperangan berlaku di medan Mu'tah, sehingga Khalid menunjukkan kehebatannya dalam peperangan itu. Yang mana peperangan itu kalau nak dikira di atas kertas, sememangnya umat Islam betul-betul dalam keadaan yang lemah. Umat Islam betul-betul berada dalam keadaan yang lemah. Jadi kita nak kata tidak ada jihad di Palestin, tidak syar'i jihad di Palestin, bagi saya perkataan ini adalah perkataan yang sangat bahaya. Kalau kita nak kata tidak wajib untuk bertahan, okey. Tapi orang yang pergi untuk berjuang, orang yang pergi untuk mempertahankan satu, kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil Gaza Strip, macam segenting lah, semenanjung Gaza ataupun segenting Gaza tu, nak mempertahankan bumi itu, mereka sanggup. Maka saya mengatakan di sini, pandangan yang disebarkan dengan mengatakan tidak ada ataupun tidak syar'i adalah satu pandangan yang kurang teliti. Ada jihad di Palestin, ada jihad di Gaza, bahkan ia syar'i. Sesiapa yang mengatakan tidak ada, maka perlu menarik semula pandangan tersebut. Bahkan pandangan yang saya sebut ini bukanlah pandangan saya, kerana di Palestin itu mereka ada juga tokoh mereka. Bahkan di Gaza tu ada Universiti Gaza, yang mana saya banyak mengambil manfaat daripada tesis yang ditulis oleh orang-orang Palestin di Universiti Gaza ni. Sebab Universiti Gaza ni, nama dia University of Gaza. Universiti Islam Gaza. Universiti Islam Gaza. Universiti Islam Gaza ni, kelebihan dia, di antara keistimewaan dia, tesis dan jurnal yang ditulis dia open access. Maksudnya kalau kita Google, kalau ada tajuk yang sama dengan apa yang ditulis di Universiti Islam Gaza tu, memang kita boleh download terus PDF. Jadi mereka juga ada tokoh-tokoh agama di sana. Mereka ada tokoh-tokoh agama di sana. Bahkan apa yang berlaku sekarang ini, bila dilancarkan Tufan Al-Aqsa, Storm of Al-Aqsa, Ittihad Alami li Ulama'il Muslimin, ataupun kita kata kesatuan sedunia ulama-ulama muslimin, telah mengeluarkan satu kenyataan, seruan untuk kita membantu, seruan untuk kita menyokong jihad yang sedang berlaku di bumi Gaza dan di bumi Palestin. Kemudian Syekh Firkus juga mengatakan wajib ke atas orang Islam untuk bersama, bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin, dengan orang-orang Palestin. Yang ketiga tadi baru keluar daripada Syekh saya di Jordan, Syekh Basim Al-Jawabirah, juga mengeluarkan pandangan mengatakan wajib untuk orang Palestin mempertahankan muqaddasat, mempertahankan tempat-tempat suci bagi orang Islam. Jadi mungkin ada yang mengatakan Hamas sengaja cari pasal. Setuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita kata Hamas cari pasal dalam isu ni, kita kena kembali pada sejarah. Sejarah yang awal, Hamas tak cari pasal dengan siapa pun.
Orang datang tempat kita, lepas tu kita beri perlindungan kat mereka, kemudian dia halau kita keluar. Bila kita mempertahankan hak kita, mereka mengatakan kita pengganas, mereka mengatakan kita melampaui batas, mereka cuba untuk bunuh kita dengan mengatakan mereka hanya mempertahankan diri, sedangkan mereka duduk di tempat kita, mereka rampas tanah kita. Ini bukan satu benda yang tidak diketahui oleh orang Islam. Bahkan kalau tengok dalam YouTube, ada je orang Yahudi datang pergi tempat rumah orang Palestin, dihalau keluar, dihalau keluar. Maka ini yang berlaku. Kalau Hamas tidak ada, siapa lagi yang mahu mempertahankan hak orang-orang Palestin? Sebab itu bila kita tengok orang-orang di Gaza, keadaan mereka yang dibom, mungkin anak mereka yang syahid, mereka sekali-kali tidak menyalahkan Hamas. Kerana apa? Sama ada Hamas itu berjuang ataupun tidak berjuang, mereka tetap akan ditindas, tempat mereka tetap akan dirampas. Maka kita kena tahu, kalau katalah apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tak syar'i, katalah, walaupun saya tak setuju, tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita jangan lupa di sana ada hadis-hadis yang lain yang juga boleh kita gunakan untuk mengatakan perjuangan rakyat-rakyat Palestin di Gaza dan juga di tebing barat ini sebenarnya adalah syar'i. Kenapa? Kerana Nabi SAW menyebutkan, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, atau kama qala. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanad hasan sahih, Nabi SAW menyebutkan, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia dikira sebagai syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya, maka dia dikira sebagai syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka dia juga dikira sebagai syahid. Kalaulah kata perjuangan mereka kerana terlalu kuat musuh tu, maka tidak ada jihad. Mereka sedang mempertahankan keluarga mereka, mereka sedang mempertahankan harta mereka, bumi mereka, mereka juga sedang mempertahankan maruah agama mereka daripada ditindas. Takkanlah langsung tidak ada pahala untuk mereka. Hari ini masyarakat di Gaza duduk dalam rumah di perbatasan Murabitun, rumah mereka dibom oleh jet pejuang Israel. Sebahagian mereka mati bukan disebabkan oleh kerana peluru, sebahagian mereka mati disebabkan oleh runtuhan. Cuba tengok, dia akan bom di kawasan asas bangunan supaya bangunan tu roboh. Betul ya? Saya tengok dalam video macam tu lah. Dia akan bom di kawasan bawah supaya bangunan tu runtuh. Sebahagian daripada mereka mati disebabkan oleh kerana runtuhan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kalau mereka mati disebabkan dibom, wal hariq syahid. Kan Nabi sebut dalam hadis, syuhada sab'ah, ada lagi syahid selain daripada syahid ma'rakah, selain daripada syahid di medan perang. Di sana juga ada syahid yang kita panggil sebagai syahid akhirat, iaitu orang yang mati dalam kebakaran. Walladhi yamutu tahtal hadam syahid, orang yang mati disebabkan oleh kerana runtuhan juga dikira sebagai syahid. Jadi saya tak nampak yang mana yang kita kata tidak syar'i, yang mana yang dikatakan tidak ada jihad di Palestin. Saya mengharapkan agar orang-orang yang seperti ini nilailah semula pandangan tersebut, tarik balik, kerana pandangan yang kita keluarkan ada kalanya mengguris perasaan bukan saja orang Palestin, bahkan mengguris perasaan orang-orang yang menyokong kepada perjuangan rakyat Palestin dan juga Gaza. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat.